Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya nak membincangkan tajuk satu-satunya harapan ataupun harapan terakhir kluster mahkamah sah musnah. Jadi apa maksud saya ya? Jadi saudara-saudari tentu ingat ya, RUU Anti Lompat Parti yang diusulkan pada bulan April. Jadi pada masa itu, rang undang-undang tersebut telah mempunyai satu cadangan definisi apakah maksud anti lompat. Salah satu definisi tersebut yang agak pelik ialah sekiranya parti politik memecat seseorang ahli yang kebetulannya ahli parlimen, maka ahli parlimen tersebut setelah dipecat dari partinya dikira sebagai lompat parti dan semestinya dia perlu mengosongkan kerusinya di Dewan Rakyat agar boleh diadakan pilihan raya kecil. Ya, jadi definisi ini amat pelik dan pada masa itu saya pernah menyuarakan perkara ini kerana definisi ini tidak adil kepada ahli parlimen kerana jika mereka dipecat dari parti itu adalah urusan parti, tidak ada kaitan dengan parlimen ya. Jadi dalam perlembagaan persekutuan hal-hal berkaitan dengan parlimen dan sebagainya semuanya adalah buta parti. Jadi tak akan parti memecat seorang ahli parlimen, dia perlu mengosongkan kerusi dia. Tetapi apapun sekiranya rang undang-undang tersebut dibentangkan dan diluluskan ya, maka ianya akan menjadi satu bahaya besar buat Ismail Sabri. Sebabnya seperti berikut. Zahid dan Najib beria-ia hendakkan RUU Anti Lompat Parti dibentangkan berdasarkan definisi awal dulu, iaitu jika seorang dipecat dari parti dia dikira sebagai lompat parti. Maka jika Ismail Sabri bersetuju untuk pembentangan RUU tersebut dibuat dan sekiranya ianya diluluskan, semestinya apa yang Zahid boleh buat selepas itu, selepas pindaan-pindaan yang seterusnya dibuat dalam perlembagaan bagi memastikan undang-undang anti lompat parti boleh diguna pakai, Zahid boleh memecat Ismail Sabri daripada UMNO. Dan jika Ismail Sabri dipecat daripada UMNO dan jika RUU Anti Lompat Parti sudah menjadi undang-undang dan jika pindaan-pindaan perlembagaan yang bersesuaian sudah dibuat, semestinya Ismail Sabri wajib mengosongkan kerusinya sebagai ahli parlimen. Dan sekiranya Ismail Sabri mengosongkan kerusinya di Dewan Rakyat, dia secara automatik tidak lagi bergelar Perdana Menteri kerana Perdana Menteri semestinya seorang ahli Dewan Rakyat. Dengan cara itu, Zahid Presiden UMNO secara tidak langsung boleh pecat Perdana Menteri secara tidak langsung ya. Dan apabila Perdana Menteri sudah hilang jawatannya, secara automatik kerajaan pimpinan Ismail Sabri akan gugur dan seterusnya akan berlaku pemilihan Perdana Menteri baru. Dan saya dengar ada khabar memang ada perancangan untuk mencalonkan Datuk Seri Hishamuddin Hussein ya. Apapun itu adalah harapan terakhir kluster mahkamah. Malangnya harapan ini tidak akan tercapai kerana Ismail Sabri bijak ya. Sekarang ni RUU Anti Lompat Parti yang bakal dibentangkan ini adalah versi baru di mana definisi kononnya apabila seorang melompat parti, dipecat daripada parti, dia dikira sebagai melompat parti, tidak lagi benar ya, kerana satu pindaan telah dibuat di mana definisi lompat parti tidak termasuk ahli parlimen yang telah dipecat dari parti. So, maknanya jika esok benda ni jadi undang-undang dan pindaan-pindaan bersesuaian dalam perlembagaan persekutuan sudah dibuat dan jika Zahid memecat Ismail Sabri tidak perlu mengosongkan kerusinya di Dewan Rakyat, maka dia boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Dan inilah RUU yang akan dibentangkan dalam masa terdekat sebelum hujung bulan ini. Jadi dengan itu Ismail Sabri telah secara langsung ke tidak langsung ke, sedar ke tidak sedar ke, telah menghancurkan harapan terakhir kluster mahkamah untuk cuba mencetuskan perubahan kerajaan atau mencetuskan pembubaran parlimen awal secara paksa.
Ya, jadi sekarang jika RUU ini dibentangkan dan sebelum hujung bulan, jika RUU ini diluluskan, maka ianya telah memenuhi satu syarat yang ditetapkan oleh Pakatan Harapan dalam MOU pakatan itu bersama kerajaan. Jadi jika syarat ini ditetapkan dipenuhi, maka Ismail Sabri boleh sahaja meminta Pakatan Harapan untuk melanjutkan MOU kerana syarat sudah dipenuhi. Maka dengan pelanjutan MOU tu, keadaan Ismail Sabri atau keadaan kerajaan pimpinan Ismail Sabri akan bertambah stabil dan Ismail Sabri mungkin boleh kekal sebagai Perdana Menteri sehingga penggal penuh Parlimen wajib tamat, iaitu pada Julai 2023. Jadi selepas ini, andai kata RUU ni dibentangkan dan kemudiannya diluluskan, semestinya Pakatan Harapan akan menyokong RUU ini. Ya, jadi sudah ada 90 sokongan daripada Pakatan Harapan. Dengan sokongan daripada Bersatu, PAS dan sebagainya, ianya sah akan diluluskan. Jadi jika diluluskan sebelum 31 Julai dan jika MOU dilanjutkan, jika kluster mahkamah bertindak menarik sokongan daripada Ismail Sabri, tidak akan menjadi masalah lagi kerana Ismail Sabri boleh sahaja memasuki perjanjian lanjut dengan Pakatan Harapan supaya sokongan 90 ahli parlimen gabungan itu akan diberikan kepada kerajaan supaya kerajaan tidak akan tumbang. Jadi semestinya Ismail Sabri perlu memenuhi syarat-syarat yang mungkin ditetapkan oleh Pakatan Harapan. Contohnya mereka akan meminta jawatan menteri dan sebagainya. Tetapi apa pun, dia boleh memasuki perjanjian itu dan MOU boleh diubah suai dan kemudian Ismail Sabri akan kekal sebagai Perdana Menteri biarpun kluster mahkamah menarik sokongan. Jadi sekarang kita nak lihat apabila sampai pengundian RUU ni, adakah Najib dan Zahid akan sokong RUU versi baru ni? Kerana dulu Najib dan Zahid beria-ia hendak RUU ni dibentangkan dan diluluskan. Jadi bila kita tanya mereka dulu, dia berkata untuk rakyat. Jadi sekarang, benarkah Najib dan Zahid benar-benar akan menyokong RUU ni demi rakyat? Saya nak lihat. Tapi saya tahu jika RUU ni diluluskan, ianya tidak akan membawa sebarang kebaikan buat Najib dan Zahid kerana satu pindaan definisi anti lompat. Kalau dulu dipecat dari parti, dikira lompat parti, sekarang tidak lagi dikira lompat parti. Jadi ianya tidak akan membawa sebarang manfaat kepada Zahid dan Najib. Tetapi memandangkan dulu Zahid dan Najib kata mereka lakukan semua ni untuk rakyat, mereka hendak lihat RUU anti lompat parti ni diluluskan demi rakyat. Jadi semestinya pada hujung bulan ini kita perlu melihat satu undian positif daripada Zahid dan satu lagi undian positif atau menyokong daripada Najib. Tidak ada alasan lain. So inilah penjelasan saya. Kalau dulu saya mengesyaki Najib dan Zahid, mereka beria-ia hendak RUU itu diluluskan dengan definisi pelik, iaitu jika dipecat dari parti perlu kosongkan kerusi. Saya berpendapat itu adalah sebab jika ianya menjadi undang-undang, Zahid boleh pecat Ismail Sabri dan Ismail Sabri terpaksa kosongkan kerusi dia sebagai Perdana Menteri dan juga ahli Dewan Rakyat. Kalau dia kosongkan kerusi sebagai ahli Dewan Rakyat, automatik dia hilang jawatan Perdana Menteri. Jadi mereka boleh mencetuskan perubahan kerajaan ataupun pembubaran parlimen. So itu sahaja penjelasan saya. Nampaknya Ismail Sabri sudah berjaya mencantas satu harapan kluster mahkamah, sama ada secara sedar atau tidak sedar, beliau telah melakukannya. Dan saya juga ingin nyatakan di sini sejelas-jelas mungkin bahawa pindaan terhadap definisi lompat parti itu menunjukkan adalah bukti bahawa kabinet ni sebulat suara menyokong Ismail Sabri, kerana draft RUU anti lompat ini sebenarnya keluar daripada Kabinet Persekutuan. Jadi pada awalnya, bila ada definisi pelik lompat parti yang menyatakan jika dipecat dari parti, maka perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat, semestinya menteri-menteri dari UMNO tahu bahawa ini akan mengaitkan Ismail Sabri. Tetapi mereka bersetuju untuk meminda definisi tersebut
supaya sekarang jika dipecat dari parti tidak perlu kosongkan kerusi Dewan Rakyat. Ini menunjukkan mereka sebenarnya bersedia membantu Ismail Sabri untuk memastikan tidak ada sebarang definisi di dalam RUU Anti Lompat Parti yang boleh mengaibkan Ismail Sabri, menandakan mereka menyokong Ismail Sabri kekal sebagai Perdana Menteri sehingga Julai 2023. Jadi itu sahaja pencerahan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa, jangan lupa sertai saluran Telegram saya dan rujuk kepada link-link yang akan saya sertakan di dalam bahagian tajuk. Saya akan membuat live khas dan mengumpul semua soalan yang ditanya dalam satu sesi yang berasingan. Jadi teruskan bertanya soalan sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.